Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita menceritakan tentang satu lagi herba yang cukup lama dipakai. Baik, kalau boleh kita senyum dulu. Sambil kita senyum, kita bagi sedekah dan kita tunggu kawan masuk. Kita baca umul kitab dahulu untuk orang yang bekerja keras. Masih kadang-kadang kita dah lama-lama ni kita terlupa, tapi mereka masih bertungkus lumus. Alhamdulillah, Malaysia buat sementara waktu masih under control, tapi jangan kita buat ambil tak indah aja kan, sebab nanti dia boleh apa orang panggil meletup balik, nanti bahaya. Okey, kita kena hati-hati. Tolong kalau siapa yang tak ada kerja jangan keluar. Masih lagi social distancing, walaupun kerajaan dah bagi sikit kelonggaran untuk sebahagian daripada pekerja-pekerja seperti inilah kan, yang construction ataupun yang buat dari segi hantar barang, perubatan ataupun bahan-bahan yang benda-benda yang kena habis sekarang. Kerajaan bagi sikit kelonggaran, tapi itu untuk mereka saja. Kita yang tak ada business, don't move out. Okey, steady. Kita bagi doa dan kita bagi Al-Fatihah, dan seperti biasa kepada orang yang tengah sakit dan orang yang merawat sakit, dan juga untuk kita, mak bapak kita, family kita, jiran kita dan satu dunia, terutama sekali ada rakyat Malaysia kat mana-mana pun. Okey, jiran kita orang Indonesia, Singapura, Brunei, sama kita bagi doa. Okey, Al-Fatihah. Okey, hari ini kita nak cerita tentang ni. Saya ambil yang dah serbuk. Okey, anda dah pernah tengok warna ni kan? Warnanya brown-brown sedikit. Yang ni dinamakan cinnamon. Walau bagaimanapun, kita mulakan dengan cerita cinnamon supaya kita tidak tertipu besar dengan apa yang ada ke pasaran. Kadang-kadang dia bagi jual harga mahal, dia kata ni cinnamon yang pure juga. Dia ada dua jenis cinnamon, semua orang dah tahu kan. Satu dinamakan jenis akasia, satu yang dinamakan jenis Ceylon. Asal pun daripada Ceylon pun kan. Yang akasia ni selalunya datang daripada China, daripada Vietnam, daripada Indonesia. Dua-dua ada manfaat. Bukan saya kata yang akasia ni sampai tak boleh pakai langsung. Cuma saya awal-awal lagi nak bagi tahu, selalunya saya cerita benda yang elok, maksudnya manfaat, khasiat. Tapi hari ni khasiat yang 20 saya janji pada anda. Saya tunggu dulu. Saya nak cerita yang you kena ambil perhatian dahulu. Ready? Okey, nombor satu, kalau yang dah beli serbuk ni, pastikan you dapat yang betul-betul organik, yang datangnya import daripada, kalau nak betul-betul yang good class, namanya daripada Ceylon. Kalau you beli yang batang dia, saya tak banyak tinggal kat rumah, tinggal sikit je kan. Ni dah tinggal ujung-ujung ni, nak kena order lain ataupun nak kena pergi, macam mana nak cari kan. Kadang-kadang supermarket tak ada yang Ceylon type, dia banyak yang akasia. Tahu akasia? Okey, bezanya semua dah tahu. Kalau you boleh patahkan ni, saya tinggal dia punya serapih-serapih je. Minta maaf ya. Tak ada yang bulat-bulat, panjang-panjang macam curut tu. Selalu ni dia datang dalam bentuk curut-curut kan. Jadi dia bulat-bulat tu. Alamak. Okey. Ni kalau saya boleh patah dengan dua jari je, dengan pegang macam ni, berarti yang ni adalah Ceylon punya jenis. Kalau saya tak boleh patah, ini berarti daripada mana? Akasia punya jenis. Ready? Saya patahkan ya. Nampak dia rapuh macam tu. Okey, you semua boleh nampak. Jadi anda sekalian, kalau you boleh patah macam tu, dengan pegang ujung jari je, ini dinamakan apa? Ini dinamakan, orang panggil, oh tak nampak tu. Itu dinamakan apa? Ceylon type. Dia boleh patah-patah dengan ujung jari. Kalau yang akasia you buat macam tu, jari you yang patah. Okey, sebab you kadang-kadang kena ambil lesung nak bagi dia hancur pun, betul tak? Sebab dia keras. Dia asal usulnya daripada kulit pokok, pokok akasia. Dia keringkan, lepas tu lagi lama lagi dia kering, lagi dia berbulat-bulat macam curut tu. Tetapi akasia, kalau you tengok daripada lubangnya, dia luas lubang dia dan tak banyak dia punya liputan dia tu, tak banyak bergulung, faham tak? Tetapi kalau yang macam ni kan, bau dia pun lebih kuat. Kalau yang Ceylon type tu, bau dia pun wangi. Lepas tu dia punya bulatan tu, dia punya gulungan dia tu banyak lapis. Boleh faham tak? Semua faham So lagi sekali, lain kali kalau pergi beli, jangan salah-salah bulan orang kata Ceylon, padahal you beli yang akasia punya. Sebab dari segi kualiti, Ceylon lebih
baik dan dari segi keselamatan. Sekarang saya nak cerita tentang keselamatan. Oh, lagi satu, kalau you tahu juga yang Cylon punya tu nipis, okey. Dia nipis-nipis je, macam ni je, okey, nipis. Nampak tu nipis, dia punya bulatan dia punya kulit-kulit dia nipis. Tapi kalau you ambil yang saya tak ada akasia, dia tebal, okey. Dia punya kulit dia tu. Jadi selalunya orang kata akasia ni cinnamon yang palsu lah. Tapi saya bagi tahu ke anda, untuk orang yang tak berkemampuan, dia cuma boleh beli akasia pun boleh pakai. Cuma saya nak bagi tahu sekejap lagi, you kena berhati-hati tentang boleh ambil ke tak boleh ambil, berapa banyak tak nak ambil, nak masuk dalam makanan you. Yang tu kena hati-hati, sebab akasia kalau lebih sangat dia boleh membawa pada racun. Sama juga Cylon pun kalau lebih bawa racun juga, tapi akasia lebih cepat keracunan dia. Baik, sambung. Kalau you rasa ni, kalau you pepah ni kan, you gigit-gigit ni, kalau sebelum you buat makanan minuman pun, Cylon ni dia pahit sedikit, dan yang akasia tu dia manis-manis, okey. Warna pun kalau you ambil warna ni Cylon kan, dia brown, tapi brownnya tak gelap. Kalau you ambil yang akasia punya, perang dia tu sampai nak jadi merah-merah gelap dah, okey. Cukuplah kita cerita satu lagi bahan hari ni, okey, yang dah dipakai lebih pada 4,000 tahun, zaman Nabi Musa lagi, kata sejarah dah ada orang gunakan kayu manis, cinnamon, sebagai penyedap rasa, sebagai minuman, sebagai buat kuih dan sebagainya, dan juga untuk rawatan. Okey, nanti saya cerita. Yang baiknya, dia diiktiraf sebagai antara herba-herba yang tinggi antioksidan dalam dunia. Dia top 10. Sebenarnya dia nombor 7. Dari segi antioksidannya, dia di tahta, di taraf yang ke-7 dalam semua dia orang buat 20 kajian herba-herba yang baik, dia top 10. Jadi you kena fokus. Lain kali saya bagi lagi apa yang 5, 6 sampai nombor 10 tu top, termasuklah kunyit, tu semua bagus-bagus ya. Semalam saya cerita tentang honey pun bagus juga, okey, halia, tu semua bagus. Baik, kita sekarang ambil 7 perhatian. Kalau you nak cerita kat orang, you copy ni sebab ramai orang cuma nak cerita benda baik je. Dia tak mau cerita benda yang menakutkan. Ni saya nak ceritakan. Satu hari tu di Amerika, orang Mak Saleh ni kadang gila-gila. Dia buat apa dia panggil cinnamon challenge. Dia suruh ambil satu sudu makan tu, telan cinnamon powder ni. You bayangkan saya ambil ni satu sudu makan, telan dalam 1 minit tanpa air, bagi masuk semua dalam mulut you. You nak tahu apa jadi tak? Ada hampir 30 orang kena masuk hospital. Faham tak? Sampai tak boleh bernafas. So salah satu daripada masalah, saya ulang sekarang, nombor 1 sampai nombor 7 ialah pernafasan. Especially kalau you beli yang powder ni, dengar, kalau you beli yang powder ni Liza, okey, Isma semua dengar ya. Kalau you beli powder ni, bila you buka ni, tolong buka jauh sikit, takut nanti ada seredak dia ataupun dia punya habuk dia tu, dia naik ke udara, dan bila dia masuk dalam you punya paru-paru, dia tak boleh hadam lah, dia tak boleh pecah, dia akan lekat kat situ. Kalau terbanyak nanti dia akan merosakkan paru-paru. You bayangkan pernafasan you akan rosak disebabkan oleh cuma cinnamon. Bahaya kan? Itu satu. Habuk dia menyebabkan bukan takat dia duduk diam-diam, dia menyebabkan jadi inflamasi. Faham tak? Jadi merah, keluar lendir dan sebagainya. Tak pasal-pasal you kena masuk ICU pula nanti. Okey, dan memang ada kes pun. Baik, itu satu. Nombor 2, dia boleh menurunkan gula dalam badan. Jadi kalau you tengah makan ubat, you galak diri you makan lebih pada 2-3 kali cinnamon sehari ni, maka you akan menyebabkan boleh sampai jadi hypoglycemia. Tahu hypo? Yang jadi nak pengsan, ada pening kepala berpeluh-peluh, yang tu dah jadi letih lesu semua tu, tak bermaya semua tu sebab you punya tu dah hypo. You punya glukos you terlalu rendah. Nombor 3, you kena dengar betul-betul, sebab yang ni tak pasal-pasal saya duk cerita elok-elok, padahal nanti besok you masuk hospital pasal apa? Pasal hati you rosak.
Bukan hati, sakit hati semua tu. Liver boleh rosak. You bayangkan, cerita pasal cinnamon aja. Kan kadang-kadang you pergi ambil cinnamon bun lah semua tu kan, banyak gula dan sebagainya. Itu lain cerita. Ni cerita orang suka makan air cinnamon atau teh cinnamon, sikit-sikit masuk cinnamon. Okey, dia dalam cinnamon ni ada satu yang dinamakan coumarin. Coumarin. Bahan aktif coumarin ni memang bagus untuk 20 jenis masalah yang saya akan cerita. Tapi kalau you lebih, berapa banyak lebih? Ready? Okey, especially kalau you ambil akasia. Apa tu, Ceylon pun kena jaga juga. Tapi kalau apa pun macam ni lah, jangan ambil cinnamon yang pure ni. Kalau you masuk dalam air ke dalam makanan you, jangan lebih daripada 1 sudu makan, 1 tablespoon per day. Jangan lebih. Apa you buat pun jangan lebih pada 1 sudu. Kalau boleh 1 sudu teh cukup lah. Nanti bila saya kata 1 sudu makan, kan you tak tahu sudu makan you besar ke kecil. 1 hip, 1 penuh sudu teh. Kalau lebih pada tu sehari, kalau rajin sangat you buat benda tu, hati you akan rosak. Bayangkan, kalau hati rosak, dia jadi toksik, badan you tak boleh buang semua, maka you berpenyakit besar nanti. Okey, sambung cerita. Ada orang bila dia makan banyak apa tu cinnamon ni, yang pure-pure ni, dia membuang makanan dia semua, dia akan dapat radangan mulut. Faham tak? Mulut you jadi pecah-pecah, you dapat ulcer dan you dapat sampai sakit kerongkong pun. Macam sakit-sakit, nak telan minum semua tak boleh tu, bahaya sangat. Sebab dalam tu ada satu lagi bahan namanya cinnamaldehyde. Tak apa, nama ni tak ingat tak apa. Cinnamaldehyde ni dia sampai boleh merosakkan lapisan you punya mulut dan you punya kerongkong. Okey, bahaya. Nombor 5, kesan sampingan yang buruk ialah dia boleh, nanti saya kata dia boleh membantu orang sakit kanser. Tapi kalau you ambil terlalu lebih, dia lawan pula. Dia boleh menyebabkan kanser. Kan? Sebab tu yang ni hari ni walaupun you dengar seronok-seronok santai-santai, sekurang-kurangnya you dapat ilmu supaya you tak lebih daripada satu apa? Jawab cepat. 1 sudu teh, 1 teaspoon per day total. Pagi, petang, malam tu. Jangan nak galak sangat. Okay? Sebab tu orang tabur secubit 2 je kat atas you punya smoothie semua tu. Okay, baik. Next. So, cancer very dangerous. Ada lagi, siapa yang makan ubat, terutama sekali bila you ambil apa tu cinnamon pun, atau kayu manis ni, berhati-hati. Terutama sekali orang yang ada ambil ubat diabetes, orang ambil ubat jantung, orang ambil ubat masalah hati pun dan masalah high blood, dia boleh berinteraksi. Maksudnya dia boleh mengganggu ubat-ubatan you. Faham tu? Okey, katakan you ambil metformin lah atau glucophage untuk you punya, atau insulin lah, injection semua tu. Yang ni kan dia boleh lawan. Kadang-kadang dia bagi merosakkan ubat tu tak berhasil, ataupun dia meningkatkan ubat tu punya dosage dengan cara yang tak pasal-pasal, you dapat side effect pada tambahan dengan apa tu cinnamon ni pula. Baik, cukup. Hari ni tentang kesan sampingannya, alergi pula. So alergi adalah last kali. Kalau you dah gatal-gatal lepas makan cinnamon ni ataupun makanan yang ada cinnamon, berarti you ada alergi kepada cinnamon. So jangan, sebab dia boleh gatal seluruh badan, dia boleh mual, ada orang sampai boleh muntah, boleh cirit dan sampai masalah krem-krem perut dan sebagainya. Okey. So lagi sekali jangan cuba-cuba nak hidu-hidu apa tu powder cinnamon ni. Okey, dah. So sekarang katakan you dah dapat cinnamon, kalau dapat cinnamon yang pure, yang daripada Ceylon, bagus, dia mahal, susah nak dapat. Tapi kalau dapat bagus, tak dapat cinnamon biasa pun tak apa, dengan syarat saya kata apa tadi, total. Kalau you buat tumbuk tak tumbuk ke apa pun, jangan lebih daripada 1 sudu teh. Nampak? Saya ulang dekat 5 kali dah. Pasal apa? Saya tahu orang ambil enteng benda ni sebab dia ambil sekali 2 dia tak nampak. Kalau you ambil sebulan 2 bulan, cuba you tengok apa yang berlaku. Saya doakan you semua sihat walafiat. Okey, ready? Kopi. Nombor 1, dia mempunyai ni kita cerita tentang kayu manis punya good effect. Terutama sekali yang you buat air rebus kayu manis. Saya nak nombor 1, anda pakai ni untuk apa tu kurangkan lose weight, untuk kurangkan berat badan.
Kan ramai kat sini suka nak kuruskan badan kan. Saya cerita itu tentang serai kan. Lepas tu semalam saya cerita tentang honey. Sekarang sebab itulah saya teruja dengan honey. Sebab semuanya kalau you combine dengan honey, dia lebih terampilannya lebih cantik untuk penurunan berat badan. Memang kajian dia buat pun yang saya buat bacaan ni, dia kata nafsu makan you akan turun, berat badan you akan menurun disebabkan metabolisme you meningkat bila you buat campurannya minum air Halia pula, air apa hari ni, air kayu manis ni, yang dah direbus. Bila disejukkan sedikit baru you masuk honey. Saya ulang, disejukkan dahulu baru masuk honey. Jangan tengah panas-panas berasap tu you masuk honey, habis you punya honey mahal-mahal tu you beli. Okay, so out. Okay, tak boleh. Nombor 2 ialah dysmenorrhea. Yang ni orang perempuan suka dengar cerita sebab selalunya kena ambil painkiller. So you amalkan kayu manis. Setengah sudu pagi, buat dengan teh madu tu, masukkan sedikit saya kata, setengah sudu cinnamon, nanti malam setengah sudu cinnamon. Buat 2 kali sehari. Cukup untuk orang yang ada penyakit menses, senggugut. Nombor 3 ialah meningkatkan imuniti. Bagusnya cinnamon pun boleh meningkatkan imuniti sebab dia ada banyak polifenol dan dia jadi kekebalan. Nak sebut kekebalan ni pun tak boleh. Kebal maksudnya meningkatkan you punya imuniti. Okey. Jadi kekebalan tubuh anda akan meningkat apabila you ambil cinnamon. Baru lepas. Immunity ni meningkat disebabkan dia ada ciri-ciri antibiotik. Dia ada antibiotik, dia bersifat antibiotik, dia ada antivirus dan dia ada antifungus pun. Bahkan bagi mereka, lagi sekali orang perempuan yang ada candidiasis. Tahu tak candidiasis? Maksudnya Candida albicans yang penyakit kelamin perempuan lah kan, yang berbau, keputihan dan sebagainya tu kan, gatal-gatal semua tu, you amalkan minuman, bukan sapu kat situ, minuman. Okay, right. Campur dengan apa saya kata? Dengan honey. Okay, baik. Nombor 4, PCOS. Pernah dengar PCOS? Polycystic Ovarian Syndrome. PCOS, penyakit yang paling common antara penyakit masalah kelamin orang perempuan ni. So you kena make sure you amalkan cinnamon. Dia boleh mengurangkan berlakunya cyst di luar daripada ovary you tu. Itu dinamakan polycystic ovarian syndrome. Memang sakit betul. Jaga baik ya. Seterusnya, susah nak beranak pun. Okey, nombor 5, fungsi otak. Tahu fungsi otak? You punya masalah selalunya kan orang ada Parkinson, ada orang nyanyuk semua tu. Yang ni lagi satu. Banyak herba-herba yang ada kaitan dengan penjagaan otak ni. Yang ni antara yang terbaik juga. Seterusnya, orang yang sakit gigi. Semalam saya bubuh daun pandan kan. Hari ni you tak payah bubuh serbuk ni ke dalam tu tak. You amal minum dan kumur sikit. Minum dan kumur. Sambil minum sambil kumur sikit tu supaya dia kena gusi, kena gigi you semua tu. Dia bagus untuk oral hygiene. Ya, kebersihan dan kesihatan bahagian gigi you. Okey, baik. Sambung. Nombor 7, saya dah kata awal-awal tadi, diabetes mellitus. Yang ni yang nombor 1 untuk menurunkan selain daripada diet DND yang saya cerita, yang you dah ikut tu, you tak tahu apa nak minum, kadang-kadang boring, air sejuk garam je kan. So you ambil cinnamon water, cinnamon drink. Okey, bagus. Nombor 8 ialah penurunan masalah kanser. Kalau you tengah ada kanser, ataupun lebih lagi kita yang dah Tuhan bagi ni dalam keadaan sihat walafiat, ada sakit pun tapi bukan kanser, you nak mempertahankan diri you, nak prevent, amalkan makanan-makanan yang ada cinnamon. Termasuklah dulu saya cerita bawang putih, turmeric, ginger, serai pun boleh, tapi yang terbaik semalam saya cerita 2-3 hari lepas ialah honey, terutama sekali honey kelulut, terkenal dengan melawan masalah kanser pun. Okey, baik. Satu lagi honey tualang, of course lah, yang susah nak dapat tu. Baik, sambung. Hearing, pendengaran lebih dijagai. Okey, kalau you ada masalah kurang pendengaran dan sebagainya, terutama sekali kalau ada infection of the ear, yang ni antara jawapannya minuman.
Jangan tuang serbuk dalam telinga pula. Okey. Alright. Orang perempuan lagi sekali, orang lelaki pun suka dengan ni. You minum ni selalu, you punya skin jadi glow. Jadi apa? Jadi berseri-seri lah kan. Okey, aura you nampak cantik. Ada masalah acne pun boleh kita pakai ni. Termasuk you campur sikit dengan apa, honey lagi buat paste. You calik-calik dia kat situ. Dan orang main kat spa ni ada dia campur sikit dengan bauan-bauan ataupun essential oil. Essential oil yang pakai bauan daripada kayu manis. Rheumatik, sakit tulang-tulang biasa, boleh dibantu. Lagi sekali nombor 12 ialah aromaterapi. Saya memang tak siap lagi saya punya topik on aromaterapi ni. Memang bagus tau. Memang saya baru duk belajar apa gunanya Tuhan bagi hidung ni. Bauan-bauan ni. Rupanya ada signal sampai ke otak, sampai dia boleh merangsangkan kita punya immune system semua. Nanti saya dah cukup ilmu, saya cerita dengan you all. Okey. Kolesterol boleh turun, energi boleh meningkat, dan dia boleh balancekan balik hormon kita. Tu yang menyebabkan energi tu jadi steady je kan. Orang yang batuk selalu, lagi sekali yang ni boleh bantu. So batuk hari tu kita kata boleh campur dengan apa, turmeric, ginger, garlic semua tu kan. Sekarang you boleh masuk apa tu, cinnamon juga. Okey, baik. Saya dah habis nombor 16. Brain function ni, apa fungsi otak dia, function dia tu salah satu daripadanya ialah untuk ingatan dan juga untuk fokus. Rupanya cinnamon ni bila you nak buat kerja, you nak pergi exam, dia punya memory tu bagus. Jadi anak-anak nak pergi sekolah tu, dia bagilah secubit sikit atas makanan atau minuman dia, mainkan dengan apa tu cinnamon. Cinnamon lagi pun bau sedap, rasa dia pun tak menyengat ke apa-apa kan. So boleh. Okey, kita habis lagi 3 je. Dia tinggi dengan saya kata tadi apa, antioksidan, yang menghilangkan kekaratan dalam badan kita. Banyak karat-karat, banyak yang dah oxidize, yang dah jadi brown kita punya sel tu, macam apple yang dipotong lepas sehari tu kan. Sehari dah teruk sangat. Sejam je kadang-kadang dah tukar warna. Dalam body kita banyak macam tu, dia bantu. Okey, last tu. Heart disease, penyakit jantung, dia meningkatkan seperti biasa. Semua ni memanaskan badan, edaran darah cantik, jadi jantung pun senang dapat repair kalau ada rosak apa-apa. Okey. Alergi nombor 19, apa tu? Kalau you ada alergi apa-apa, okey. Dan kita tutup dengan perkataan detox. Detox memang kalau siapa dapat detox badan, sebab selalunya body kita tu tiap-tiap hari masuk benda-benda yang toxic. Jadi kita kena detox supaya tidak toksik. Okey, cukup dulu saudara sekalian. Banyak kan dia punya apa tu manfaat. Kalau you tengok kayu dia macam kayu buruk je. Betul-betul you tengok. Tengok pun tak lalu kan. Tapi bau dia sedap you. Best. So thank you very much kerana sudi dengar. Cancer, yes, bagus pakai ni. Tapi ada lagi yang banyak yang saya dah cerita dulu kan. Yang ni yang kalau ditanya top 3 ada untuk apa? Untuk orang diabetes, untuk orang yang ada masalah kulit, dan satu lagi yang famous ialah masalah apa tu? Tadi saya kata apa? Cancer boleh juga, tapi yang top sekali ialah diabetes sebenarnya. Nombor 2 ialah dia antioksidan. Nombor 3 ialah untuk masalah dysmenorrhea dan kurangkan berat badan. Dan nombor 5, kalau 5 je saya boleh tulis hari ni, ialah untuk orang perempuan. Untuk kecantikan, untuk sakit-sakit orang perempuan, untuk keputihan semua. Yang ni lah dia. Okey, cukup dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya dah habis cerita. Saya mengharapkan anda semua yang mana saya ada sikit masalah orang yang order apa tu honey kat saya baru ni, sebab dia orang nak cepat. Saya dah kata tolong saya order I punya runner kena pergi sampai Greek. Tahu Greek tak? Sebab saya nak kena pergi hutan Greek kat sana, kat dalam Lenggong tu. Kat belah-belah sana dia lebih original. Terutama sekali yang tualang tu, memang susah nak dapat madu hutan liar. So saya combinekan hutan liar punya madu dengan tualang tu, baru dia jadi full of apa tu semua manfaat yang saya cerita. Dan ada orang tanya saya, kelulut dengan lebah mana honey bee biasa dengan honey kelulut, macam mana nak pilih ni? Saya selalu kata kalau you sakit agak kronik dan nak merawat lebih, ambil kelulut. Tapi kalau nak mempertahankan, nak maintain, nak jaga kesihatan dan nak banyak buat teh dan sebagainya, ambil madu daripada lebah.
Itu bezanya. Dua-dua sama baik walaupun diiktiraf dari segi nak berubat, nak bagi rawatan, kelulut ada dia punya power lebih. Itu saja. Okey, so jangan confuse ya. Dua-dua boleh. Saya kalau dibenarkan saya buat selang-seli. Pagi kelulut, petang saya buat daripada madu tualang. Bagi love, sementara kita sempat bagi like dan tolong share untuk saya, boleh tak? You will do me a favor by sharing, because dengan cara kita sharing kita akan dapat memeriahkan lagi kumpulan kita. InsyaAllah kita dah cross 300,000 follower. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada anda sekalian, kepada Instagram, terutama sekali pada Facebook dan pada YouTube members. Anda merupakan perangsang untuk saya berterus kerja keras untuk mencari, sambil saya seronok cari ilmu. Memang saya suka, tapi saya lebih suka kalau you yang mendapat manfaat. Bye, jumpa lagi di waktu yang terdekat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.